manusia kembali. Hikayat hidup seorang manusia sudah ditakdirkan kepada dua perkara. Yang pertama, bergelar seorang khalifah, dan yang kedua, bersua bumi. Maka kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab semua, mencicip kesedaran akan hakikat surut naik nasib sang bumi bergantung kepada manusia. Hadirin hadirat pemakmur pelata dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk saya, kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab semua. Maka terus kita telusuri makna yang terungkap di sebalik tajuk pidato saya pada hari ini. Menurut Ibnu Abdullah Rabihi menyatakan takrif alam sekitar di dalam kitabnya Al-Jumanah dengan penjelasan bahawa alam sekitar merujuk kepada kehidupan ciptaan ilahi dan kebudayaan yang wujud di mana manusia dapat menjalankan kehidupan di dalamnya. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1972 menjelaskan alam sekitar sebagai suatu aset ataupun sumber alam yang wujud dalam kelompok manusia atau populasi yang tertentu pada waktu yang tertentu bagi menyempurnakan dan memenuhi keperluan hidup manusia dari masa ke semasa. Perkataan tanggungjawab menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat merupakan kerja ataupun tugas yang mesti dilaksanakan. Tanggungjawab juga merupakan kewajipan dan amanat manakala semua bermaksud beserta, bersama atau bergandengan dengan. Saya pecahkan pidato saya pada hari ini kepada 3 komponen yang utama. Yang pertama, akan saya kupaskan punca-punca kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, impak negatif kemusnahan alam sekitar. Dan yang ketiga, melestarikan alam sekitar. Semuanya tidak lain dan tidak bukan bertunjangkan tajuk saya pada hari ini, iaitu kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab semua. Terus kepada komponen yang pertama, iaitu faktor kemusnahan alam sekitar. Kemusnahan alam sekitar terjadi antara rakusnya perbuatan manusia yang tidak mematuhi rang undang-undang, peraturan maupun kaedah yang selamat dalam melakukan aktiviti seharian. Tindakan tersebut dikaitkan dengan sikap ingin mengaut keuntungan secara maksimum dan mengurangkan beban kos yang ditanggung. Di Malaysia sendiri terdapat pengeksploitasian sumber alam yang melampaui batas sehingga menyebabkan hilangnya kebersihan terhadap alam sekitar. Peraturan soal menjaga dan mencintai alam sekitar ada dibincangkan di dalam kitab fiqh yang menandakan amanat ini penting dalam ajaran Islam. Pemimpin tersohor India Mahatma Gandhi pernah berkata bahawa dunia pada hari ini hanya cukup untuk manusia yang biasa, tetapi tidak akan pernah cukup untuk manusia yang tamak dan haloba. Kata-kata yang cukup besar dasar maknanya ini membuatkan saya terpanggil untuk mengajak saudara-saudari sekalian memikirkan tentang apa yang berlaku terhadap alam sekitar kita pada hari ini. Terdapat segelintir individu yang dengan zalimnya telah merobek kesucian alam sebagai jalan mudah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sedih untuk saya ceritakan, Kerajaan Akbar Berita Harian 14 Mac 2020 menceritakan Lembaga Urus Air Selangor telah mengesan pembuangan sisa toksik dan bahan kimia ke dalam Sungai Klang. Keadaan ini telah menyebabkan air sungai bertukar hitam pekat dan bau sisa toksik ini telah mengganggu keharmonian penduduk Taman Engklang. Apa yang lagi menyedihkan adalah ia telah membawa kepada kemusnahan habitat sungai tersebut. Tindakan ini bukan sahaja menyalahi undang-undang negara, bahkan satu perbuatan berdosa di sisi agama. Terus kepada komponen yang kedua, iaitu impak negatif kemusnahan alam sekitar. Dipetik daripada Malaysia Today mendapati 2/3 daripada ekosistem yang telah dikaji telah mengalami kerosakan yang begitu serius di tangan manusia sejak setengah abad yang lalu. Wilayah tanah kering yang merupakan 41% permukaan tanah di bumi telah mengalami kerosakan yang serius sejak 1990.
puluhan. Sejak setengah abad yang lalu, manusia telah berjaya mengubah ekosistem dengan begitu pantas dan meluas berbanding mana-mana waktu dalam sejarah manusia. Kebanyakannya adalah bagi memenuhi keperluan dan kehendak yang meningkat terhadap kayu bala, air bersih, makanan serta keperluan yang lain. Seluruh akibatnya hanya kini kian nampak jelas. 15 daripada 24 ekosistem yang merupakan tapak permukaan kehidupan atas bumi telah mengalami kerosakan yang teruk. Hadirin hadirat sekalian, sudah banyak kesan negatif yang dapat kita lihat, kesan daripada perbuatan manusia sendiri. Mungkin sesebuah negara itu akan, sedang ataupun telah mengalami masalah ini. Jangan biarkan diri anda terus diselubungi dengan misteri. Kita teruskan dengan komponen yang ketiga, iaitu melestarikan alam sekitar. Kempen yang dijalankan bukanlah bertujuan untuk membebankan ataupun menyusahkan rakyat, tetapi bertujuan untuk mencari alternatif bagi meminimumkan kesan pencemaran alam sekitar. Pelbagai perbincangan yang melibatkan pemimpin-pemimpin tertinggi dunia telah diadakan, deklarasi demi deklarasi mengenai usaha dan tata cara bagi mengatasi masalah ini. Contohnya deklarasi Langkawi mengenai alam sekitar, Minggu Alam Sekitar dan Hari Alam Sekitar sedunia. Sememangnya semua pihak sedar akan hakikat dan tanggungjawab mereka melestarikan dan menjaga alam sekitar. Oleh itu, hadirin dan hadirat sekalian, bukalah mata dan minda. Sama-sama kita mulakan ajakan paradigma bagi menyemai dan menanamkan sikap cinta terhadap alam sekitar. Ingatlah, alam gemilang, hidup pasti cemerlang. Jadi, andai saja alam ini bisa menangis, nescaya selautan pun tidak akan mampu menampung air matanya. Dan andai saja alam ini bisa menjerit, nescaya ceritanya menjangkau gemuruhnya sangkakala. Dan andai saja alam ini bisa menunjukkan rasa amarah kecewa, muram durja maha dahsyatnya akan mengering kontangkan perbukitan dan tanah rata. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahawa telah berlaku kerosakan di darat dan di bumi, kesan perbuatan manusia itu sendiri. Dan demikian supaya Allah merasakan kepada mereka terhadap kerosakan yang mereka lakukan agar mereka kembali bertaubat. Timbang-timbangkan agar bom jangka ini tidak terus-terusan meledak seperti ledakan tsunami di Aceh, gempa bumi di Pakistan dan taufan Katrina di Amerika Syarikat. Tepuk dada, tanyalah minda. Tepuk dahi, fikirlah sendiri. Akhir kata, kelestarian alam sekitar adalah tanggungjawab semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.